Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim la hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا آمين. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin muslimat, mukminin mukminat sedang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita meneruskan pembacaan kitab Huru-Hara Hari Kiamat. Kita masuk kepada muka surat 119. Hadis-hadis yang menceritakan tentang Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Kita masuk kepada tajuk kecil beberapa keajaiban menjelang kiamat. Kita dah baca minggu lepas bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang akan turunnya Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal di bumi Palestin. InsyaAllah kita teruskan masih lagi di dalam tajuk ataupun tajuk besar yang sama, menceritakan hadis-hadis yang menceritakan tentang turunnya Nabi Isa ke atas muka bumi ini menjadi pemimpin yang menyelamatkan umat seluruhnya daripada fitnah Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa keajaiban menjelang kiamat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Isa bin Maryam imaman adilan wa hakaman muqsitan fayaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yurji'u as-salma wa yattakhidhu as-suyufa manajila wa tadhhabu humatu kulli dhatin hummatin wa tunzilu as-sama' rizqaha wa tukhrijul ardh barakataha hatta yal'ab as-sabiyyu bis-su'ban fala yadurruhu wa yura'il ghanam adh-dhi'bu fala yadurruha wa yura'il asad al-baqara fala yadurruha. Apa artinya? Putera Maryam akan turun sebagai pemimpin yang bijak dan hakim yang adil. Nabi menceritakan bahawa sedikit masa lagi, pada ketika itu Nabi cerita, Nabi sebut sedikit masa lagi, maknanya kalau zaman kita ini sikit sangatlah dah, kan? Putera Maryam, yakni Nabi Isa, akan turun sebagai pemimpin yang bijak. Pemimpin yang bijak. Hari ini ramai yang bergelar pemimpin, tapi tak semua bergelar pemimpin yang bijak. Pemimpin yang bijak ini pemimpin yang mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acuan kepimpinannya ialah berpaksikan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemimpin yang paling bijak. Dan hakim yang adil. Nabi Isa bukan saja akan menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bijak, bahkan sebagai seorang hakim yang adil. Bila nama hakim, hakim mesti bertindak di atas paksi kebenaran.
Hakim tidak boleh memihak mengikut seleranya sendiri. Nabi Isa turun sebagai pemimpin yang hebat dan sebagai seorang hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib. Nabi Isa akan mematahkan salib. Kok mana kita nak faham? Jangan kita dah faham Nabi Isa turun-turunnya habis semua salib dia patahkan. Ada je lambang salib, semua Nabi Isa akan patahkan. Bukan begitu maksudnya. Nabi Isa turun, maknanya pada ketika itu segala ajaran, segala fahaman, segala agama, segala kepercayaan selain daripada Allah akan ditewaskan. Cerita dia, orang yang meletakkan salib, atau mudah kita sebut Kristian lah, pada ketika itu ditewaskan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa Nabi Isa turunnya ke atas muka bumi ini membawa agama kebenaran. Bila seorang Nabi turun membawa agama kebenaran, agama siapa? Agama Islam lah. Adakah melalui Injil? Tidak. Nabi Isa turun masih lagi berpandukan kepada Al-Quran. Sebab turunnya Nabi Isa di bawah nama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Nabi kita, panduannya adalah Al-Quran. Nabi Isa turun berhukum dengan hukum Al-Quran. Pada ketika itu agama-agama yang tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa taala akan dikalahkan. Kemudian apa lagi? Membunuh babi. Nabi Isa akan membunuh babi. Apa maknanya? Maknanya pada ketika itu yang tinggal benda halalnya. Babi ni haram seharam-haramnya. Apa juga yang kata babi haram. Apatah lagi kalau memakannya. Pada ketika itu segala babi ini dimusnahkan. Nak menunjukkan bahawa pada ketika itu benda haram tak ada. Pada ketika itu yang ada adalah benda yang baik-baik sahaja. Babi yang jelas diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, pada ketika itu akan dimusnahkan. Yang tinggal hanyalah ternakan ataupun binatang yang halal dimakan sahaja. Mengembalikan kedamaian. Nabi Isa dah tentulah bila berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sudah dihapuskan. Yang ada pada ketika itu adalah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya kepada Allah taala. Maka pada ketika itu aman damailah muka bumi ini. Muka bumi ini pada ketika itu aman dan damai. Sebab dipimpin oleh seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan pedang sebagai sabit. Tak ada perang. Pedang dah jadi sabit. Maknanya pedang bukan lagi digunakan untuk di medan tempur. Tidak ada peperangan pada ketika itu. Manusia sudah tidak bersengketa. Di antara sesama umat ini saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Tidak ada lagi hasad dengki, cemburu dan sebagainya. Pada ketika itu manusia berdamai, berbaik-baik semua sekali. Perang dah tolak ke tepi, habis dah cerita perang masa tu. Di ketika Nabi Isa bergelar pemimpin dunia pada ketika itu sesudah terbunuhnya Dajjal. Disebutkan oleh Nabi SAW, pedang menjadi sabit. Pedang buat sabit rumput je masa tu, bukan lagi digunakan untuk penggal kepala orang. Dunia ni amannya. Dan membuang rambut palsu dari sesiapa pun yang berambut palsu. Maknanya tidak ada lagi cerita orang-orang yang lawan Allah, orang yang tak tutup aurat, apa semua pada ketika itu orang baik semua dah. Semua orang sudah kembali kepada ajaran agama yang sebenarnya. Tak ada lagi cerita-cerita kepalsuan ni. Tidak ada dah pada ketika itu. Pada waktu itu langit menurunkan rezekinya. Rezeki melimpah ruah masa tu. Masa tu hasil mahsul dunia ni cukup banyak. Apa dia lagi? Bumi mengeluarkan berkatnya. Segala macam hasil bumi ini keluar sebanyak-banyaknya. Maknanya rezeki cukup banyak. Harta benda banyak pada ketika itu. Ketika bumi berada di dalam keadaan aman damai di bawah pimpinan Nabi Isa alaihissalam ni. Sehingga anak kecil boleh, bukan beriman ni, bermain.
Sehingga anak kecil boleh bermain dengan ular tanpa mendapat bahaya darinya. Kita dah sebut banyak kali kan. Anak-anak kecil pada ketika itu boleh bermain-main dengan king cobra. Main sungguh, bukanlah makna kata king cobra plastik, bukan. Ular tedung yang panjang 6 kaki 6 meter tu, boleh bermain-main dengan anak kecil. Pada ketika itu amannya dunia ni pada masa tu. Yang kita tak boleh nak bayang lah macam mana nak main dengan ular. Hari ni duk main dengan ular tu orang-orang yang memang belajar dalam bahagian tu. Tu pun dalam duk main tu, balon juga ada ular tu. Pensan sebulan, pensan seminggu kan. Maknanya sekarang bukan zaman main-main dengan ular. Tapi akan sampai satu zaman, di zaman Nabi Isa nanti, Nabi Isa turun nanti, anak-anak kecil boleh bermain dengan ular tanpa mendapat bahaya darinya. Kambing dan serigala berkeliaran bersama tanpa ada bahaya. Kambing dengan serigala duduk satu kandang, ataupun tak payah kandang. Nak buat kandang buat apa? Serigala sudah tidak ada rasa nak makan kambing pada ketika itu. Yang makan kambing kita. Kita ni tak habis-habis makan kambing kan. Cuma dah lama tak makan kambing, tu je lah. Sup kambing. Serigala boleh berkawan dengan kambing, boleh berjalan, boleh main kejar-kejar, boleh meragut rumput sama. Serigala pula boleh buat pagar, kambing duduk tengah-tengah meragut rumput tanpa ada rasa permusuhan. Sampai macam tu sekali Nabi sebut dalam hadis sahih. Singa dan lembu berkeliaran bersama tanpa ada bahaya. Singa main nyorok-nyorok dengan lembu pada ketika itu. Seronok kan? Kalau kita baca hadis ni, seandainya katalah kita hidup di zaman tu, alangkah aman dan damainya muka bumi ini. Tidak ada permusuhan. Bukan kata di kalangan manusia tidak ada peperangan permusuhan, di kalangan binatang-binatang liar yang ganas, yang kita tengok begitu agresif, memburu singa, rimau duk buru segala rusa segala lembu ni. Pada ketika itu tidak ada lagi cerita-cerita macam tu. Ceritanya semua di dalam keadaan aman dan damai. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ahmad sendiri, tetapi sanadnya jayyid, qawi dan sahih. Maknanya ini hadis kuat lah, hadis sahih. Kemudian hadis yang seterusnya masih lagi dalam ceritanya lebih kurang sama. Menjelang kiamat, ibadah sedikit dan harta banyak. Dah dekat-dekat nak kiamat nanti, ibadah jadi sedikit dan harta banyak. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzilu fiikum ibnu Maryam hakaman 'adlan fayaksira as-salib wa yaqtul al-khinzir wa yad'a al-jizyah wa yafid al-mal hatta la yuqbalahu ahadun hatta takuna as-sajadatu al-wahidah khairan min ad-dunya wa ma fiha." Itu hadis dia. Demi Allah yang menggenggam jiwaku, kata Nabi, tidak lama lagi Isa putra Maryam akan turun kepadamu sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi dan membatalkan ufti. Dan waktu itu harta melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang mahu menerima zakatnya. Dan sehingga sekali sujud nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Nampak tak? Dahlah segala khinzir ini tidak ada, agama-agama yang sosek ni, segala jenis ajaran sesat ni semua dah tak ada pada masa tu. Sebab dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijak dan adil, Nabi Isa alaihi salam. Dan pada ketika itu tidak ada income tax. Income tax tak ada. Makna tak payah bulan 4 ni kelang kabut nak isi. Kan, kalau tidak nanti tengok dia punya lebihan berapa, dia punya kurang berapa. Masa tu tak ada lagi lah. Tidak ada ufti, tidak ada cukai, tidak ada apa, sebab harta melimpah ruah. Sampai bila nak bayar zakat ni, setiap orang ni harta banyak, bila nak bayar zakat tak ada siapa pun yang boleh terima pada masa tu. Tak boleh terima sebab apa? Masing-masing ada harta yang cukup banyak. Allah bagi pada masa itu sejahtera, amannya muka bumi ni, kaya rayanya muka bumi pada ketika itu. Nak bayar zakat tak tahu nak bagi kat siapa. Cukup banyak harta pada ketika itu. Kemudian pada ketika itu manusia buat apa?
manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tempoh tu berapa lama, nanti dalam hadis-hadis yang seterusnya dia akan sebut. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, bacalah kalau kamu mahu. Kata Abu Hurairah, bacalah kalau kamu mahu. Apa dia? Wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Baca ni kata Abu Hurairah. Apa dia? Dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya. Beriman kepada siapa? Kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Surah An-Nisa ayat 159. Semua ahli kitab pada ketika itu beriman kepada Nabi Isa sebelum kematian orang tu, bukan kematian Nabi Isa. Sebelum kematian manusia itu, sebelum dia mati, dia akan beriman dengan Nabi Isa alaihi salam. Kita wajib beriman dengan Nabi Isa. Kita wajib beriman dengan para nabi dan para rasul. Kan? 25 rasul itu adalah rasul kita. Jadi beriman dengan para rasul itu adalah wajib. Kalau kita menolak aja satu daripada rasul tersebut, berdosa besar kita. Ni Allah sebut dalam surah An-Nisa, semua ahli kitab pada ketika itu sebelum dia meninggal dunia, dia pasti akan memperakukan kenabian Nabi Isa alaihi salam yang diutuskan oleh Allah turun untuk membunuh Dajjal, seterusnya memimpin umat manusia ini dengan penuh keadilan dan kedamaian. Allah sebut ni di dalam Al-Quran. Sedang Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamkusanna Isa bin Maryam birrawha fayaqumanna minha bil haji awil umrah aw sintah mi'a jami'a. Sesungguhnya Isa putra Maryam akan tinggal di Rawha, lalu dari sana dia akan berangkat menunaikan haji atau umrah pada kedua-duanya sekali. Dalam hadis ni disebutkan pula Nabi Isa akan duduk di Rawha. Rawha ni di mana? Rawha ni satu penempatan di antara Mekah dengan Madinah. Dia satu lembah, satu sumur, Wadi Rawha nama dia. Nabi SAW kalau dari Madinah Nabi nak pergi buat haji atau umrah ke Mekah, Nabi akan singgah berehat dulu di sumur Rawha ni. Berapa km sekarang ni kita tak tahu. Ada yang menyebut 80 km, ada yang sebut kurang pada tu. Lebih kurang begitulah. Bila Nabi nak balik daripada Mekah, nak balik ke Madinah pun Nabi akan singgah di lembah Rawha ini. Begitu juga bila Nabi pergi berperang dalam ghazwah yang besar, dalam perjalanan balik Nabi akan singgah dulu ataupun lembah Rawha itu. Dalam hadis daripada Muslim ini menyatakan bahawa Nabi Isa putra Maryam akan tinggal di Rawha. Nabi Isa akan tinggal di situ, kemudian Nabi Isa akan bergerak ke Mekah untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Nampak tak? Nabi Isa akan mengerjakan haji dan umrah. Maknanya proses kehidupan Nabi Isa sama dengan proses kehidupan kita. Sebab awal-awal lagi bila Nabi Isa turun, dia kata, aku turun bukan sebagai seorang rasul terakhir. Rasul terakhir ialah penghulu bagi segala nabi, penghulu bagi segala rasul, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku turun sebagai nak membawa ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita buat haji, kita buat umrah dan sebagainya, Nabi Isa juga turun buat perkara yang sama macam yang kita buat. Nabi Isa bukan turun bawa ajaran Injil, tak. Ini disebut dengan jelas dalam hadis Nabi. Disebutkan Nabi Isa akan duduk di lembah Rawha itu, kemudian Nabi Isa akan bergerak pergi ke Mekah mengerjakan haji ataupun mengerjakan umrah. Kemudian ditambah apa bawah tu? Para nabi bersaudara seayah, putera dari ibu-ibu. Kalau kita baca setakat tu tak fahamlah kan. Ini sebenarnya hadis Nabi, panjang juga hadisnya. Nabi sebut para nabi bersaudara seayah.
Kita selalu sebut apa? Kita semua ini anak Adam, kan? Kita ni semua anak Adam, cucu cicit Adam. Semua kita ni. Jadi itulah yang Nabi maksudkan. Para nabi dan para rasul itu adalah datang daripada punca yang sama, iaitulah Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi Isa. Nabi nak sebut lepas ni cerita bagaimana Nabi Isa ini paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sesudah kewafatan Nabi Isa lebih 500 tahun, muka bumi ini tidak diutuskan oleh Allah seorang nabi dan rasul. Jadi jarak 500 tahun tu dengan Allah mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dia jadi dekatlah walaupun bunyinya 500 tahun lebih. Tetapi di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada rasul, melainkan Nabi kita adalah rasul yang terakhir. Seterusnya disebut apa? Terhormat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum?" Bagaimana kamu apabila Isa bin Maryam telah turun kepadamu sedang imam kamu tetap dari kalangan kamu? Kemudian Al-Bukhari mengatakan hadis ini ada mutabi'nya, iaitu Uqail Al-Auza'i. Kata Imam Bukhari, hadis ni ada mutabi'nya, ada hadis yang sama macam ni. Siapa yang bawa hadis ni? Kalau di sini disebut hadis ni daripada Abu Hurairah. Tapi kata Al-Bukhari, kata Imam Bukhari, hadis ni ada mutabi'nya. Siapa? Uqail Al-Auza'i juga membawa mutaba'ah. Mutabi' ni maknanya penyertaan, ada turut serta hadis yang sama. Apa dia? Nabi tanya, bagaimana kamu apabila Isa bin Maryam telah turun kepadamu sedang imam kamu tetap dari kalangan kamu? Yang cerita Nabi Isa turun di Syria, Nabi Isa pergi ke Palestin, perjalanan Nabi Isa ni, sehinggalah Nabi Isa nak mendirikan solat subuh, kemudian orang menyedari akan kehadirannya, lalu disuruh Nabi Isa ini menjadi imam. Nabi Isa tidak menjadi imam. Sebab apa? Solat yang disyariatkan ini adalah untuk kamu. Jadi yang selayaknya menjadi imam adalah di kalangan kamu, bukan aku, kata Nabi Isa. Yang menjadi imam selayaknya di kalangan kamu. Disebutkan dalam kitab-kitab yang lain, imam tersebut ialah Imam Mahdi. Jadi imam kepada solat yang dimaksudkan itu. Sedangkan menurut riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya panjang ni, kita tengok mafhum dia. Semua para nabi bersaudara seayah. Disebut hadis tadi, yang tadi. Ni hadis dia panjang. Dia hadis qudsi. Semua para nabi bersaudara seayah. Ibu mereka memang berbeza-beza tetapi agama mereka sama. Semua nabi ini dia turun dia bawa apa? Kita dah sebut banyak kali. Semua para rasul diturun bawa apa? Dibawa akidah dan syariat. Syariatnya memang berbeza-beza, tetapi akidahnya tetap sama, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah sejarah 25 para rasul. Mereka turun bawa dua sahaja, akidah dan syariat. Akidah tidak ada perbezaan. Ni hadis yang disebutkan ini, mereka ibu mereka memang berbeza-beza tetapi agama mereka sama. Maknanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua para rasul yang diutuskan kepada kaumnya, kepada umatnya, semuanya menyeru manusia untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikrar bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdosa besar bagi sesiapa yang menyengutukan Allah, yang mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Semua para nabi, para rasul, itulah seruannya kepada siapa juga mereka diturunkan, kaum mana sekalipun, umat mana sekalipun. Dan sesungguhnya aku adalah orang yang terdekat dengan Isa putera Maryam. Nabi sebut, sesungguhnya aku adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Isa, kata Nabi, kerana tidak ada seorang Nabi pun antara aku dan dia. Tak ada seorang pun Nabi
dan Rasul yang diutuskan antara Nabi dengan Nabi Isa. Jadi dekatlah, kita dah sebut tadi kan. Dan sesungguhnya dia akan turun lagi. Apabila kamu melihatnya, maka kenalilah dia. Nabi sebut Isa ni akan turun lagi. Turun lagi bila? Yang kita baca lepas ni, baru ni lah. Turun untuk membunuh Dajjal. Nabi kata, Nabi kita sebut, bila Nabi Isa ni turun, kenalilah dia. Macam mana cara nak kenal Nabi Isa ni? Dia adalah seorang lelaki berperawakan sedang. Berperawakan sedang. Sedang-sedang lah. Yang sedang-sedang saja. Kan? Itu dangdut. Ini bukan cerita dangdut. Nabi Isa ni perawakannya sedang, sederhana sahaja. Nabi sebut. Berkulit putih kemerahan. Itu orang dia. Yang sebelum ni Nabi sebut sebagai siapa? Urwah bin Mas'ud, kan? Nabi kata, kamu tengok Urwah bin Mas'ud itu, Nabi Isa tu banyak pada Urwah bin Mas'ud itu perawakannya Nabi sebut. Yang ni Nabi sebut satu-satu. Berkulit putih kemerahan. Dia mengenakan 2 baju berwarna tanah merah. Satu-satu Nabi sebut ni. Kepalanya seolah-olah menitiskan air meskipun tidak basah. Dia akan menghancurkan salib berkeping-keping, membunuh babi, membatalkan ufti, dan menyeru manusia memeluk agama Islam. Seruannya tetap sama. Nabi Isa tetap mengajak manusia supaya menolak segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran, mengajak manusia kepada kebaikan, iaitulah agama Allah Subhanahu wa taala. Samalah, tidak ada beza. Pada masa turunnya nanti, Allah Subhanahu wa taala membinasakan semua agama selain Islam. Cerita dia masa tu semua agama hancurlah. Bila Dajjal ni, kepala bagi segala penyesat ini, bapa bagi segala ajaran sesat ini, dah pun dibunuh oleh Nabi Isa, yang tinggal hanyalah agama Islam yang benar lagi maha benar. Itu tugas Nabi Isa. Dan pada masa turunnya, Allah Subhanahu wa taala membinasakan si bermata satu, yakni Dajjal. Terjadilah keamanan di seluruh bumi, sampai singa berkeliaran bersama unta, harimau bersama lembu, dan serigala bersama kambing, dan anak kecil bermain dengan ular. Isa akan hidup selama 40 tahun. Kemudian beliau wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. 40 tahun. Nabi Isa memerintah muka bumi ini selama 40 tahun. Kalau kita duk dengar kata lepas Nabi Isa bunuh Dajjal, maka kiamatlah dunia ni, tak jadi macam tu. Lepas Nabi Isa bunuh Dajjal, Nabi Isa akan memimpin dunia ini 40 tahun sebelum munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kan? Sebab Nabi Isa tak terdaya nak lawan Ya'juj Ma'juj. Nabi Isa tak daya nak lawan Ya'juj Ma'juj. Allah utuskan Nabi Isa, Dajjal sahaja. Ya'juj Ma'juj ni Allah yang punya urusan. Kita dah baca dah dalam kitab dulu. Bagaimana ramai, bagaimana banyak, bagaimana biaknya Ya'juj Ma'juj ni. Bukan lawan kita. Terlalu ramai dan terlalu kuat. Nabi Isa, Allah tak izinkan lawan dengan Ya'juj Ma'juj. Pun begitu, Nabi Isa kata Nabi akan berada di atas muka bumi selama 40 tahun. Lama kan? Lama lah cerita 40 tahun tu. Kita macam mana? Kita mungkin dah tak ada lah. Bukan mungkin dah tak ada, memang dah tak ada pun. Kan masa tu. Tak tahulah kalau ada orang Seri Pulai boleh hidup 1000 tahun. Kan? Mana tahu ke amal susu situ joy ke apa? Boleh. Kan? Tak tahulah tu kan. Tapi seandainya kita baca kisah-kisah macam ni, kepada siapa nak kita sampaikan? Kepada generasi kita lah, kepada anak kita, kepada cucu kita. Ni yang Nabi sebut di dalam hadis-hadis sahih. Yakinlah bahawa cerita Dajjal, cerita Nabi Isa ini adalah kisah benar yang tak boleh kita pertikaikan akan kebenarannya. Ni bukan cerita dongeng seperti yang tercatat di dalam buku-buku cerita lama. Kemudian bila Nabi Isa wafat, siapa yang akan mensolatkan? Orang Islam pada ketika itulah. Orang Islam yang hidup di zaman itu akan mensolatkan jenazah Nabi Isa alaihi salam. Itu yang dia orang duk cerita. Kalau kita pergi Madinah,
di makam Nabi itu kan disebutkan begitu, tapi tak ada satu riwayat pun disebutkan ada satu lagi kawasan kosong. Saya pun tak pasti sebelah mana di Madinah itu, di dalam makam Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, ada satu lagi yang kosong sebelah hujung. Katanya disitulah makam Nabi Isa alaihi salam. Sejauh mana kebenarannya wallahu alam. Boleh tanyalah kepada orang-orang cerdik pandai, tanyalah orang-orang alim ataupun ahli-ahli riwayat yang masih ada pada hari ini. Ataupun pergi ke Madinah, tanyalah pak-pak syekh kita tu. Tanah kosong, yang bahagian kosong yang hujung tu, betul ke itu tempat untuk dimakamkan Nabi Isa? Kita pun tak tahu. Tapi cerita yang cukup masyhur, terutamanya para mutawif yang duk bawa kita pergi umrah ni, dia akan cerita begitulah. Dia pun dengar atas dengar, kan? Dengar atas dengar. Kita nak percaya bulat-bulat pun tak boleh jugalah. Tidak ada satu syarah yang jelas mengatakan begitu. Cuma kalau kita benar begitu, untunglah kalau kita dah sampai ke sana dapat tengok, oh situ makam Nabi ni, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, situ makam Nabi Isa. Mungkin begitulah gambaran. Cumanya bila Pak Mutawif kita ni dia syarahkan, dia perjelaskan macam tu, itu memang tugas dia. Takkan jadi mutawif nak koreh kokong macam tu ya, macam kayu pula kan. Dia kena jelaskanlah apa yang sepatutnya dia jelaskan. Kalau kita tak puas hati, rujuklah dengan orang-orang yang arif tentangnya. Baik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga terdekat Nabi Isa putra Maryam. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana aulan nas si bani Maryam wal anbiya auladu allatin laisa baini wa bainahu nabiyyun. Aku adalah keluarga terdekat dengan Isa putra Maryam. Para nabi semuanya bersaudara seayah, tidak ada seorang nabi pun antara aku dan dia. Hadis lebih kurang yang sama, tapi dia jadi pendek sikit kan. Nabi sebut perkara yang sama. Antara para nabi, para rasul, mereka adalah bersaudara. Bahkan ada di kalangan para rasul tu yang dua beradik. Contohnya Nabi Musa dengan Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Di kalangan para rasul, para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail contohnya, ada yang dua beradik, ada yang dua beranak dan sebagainya. Dan begitulah susur galur keturunannya daripada Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, sampailah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah dari satu keturunan yang sama. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari meriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah, al-anbiya'u ikhwatun min 'allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Aku adalah keluarga yang terdekat dengan Isa putra Maryam di dunia dan akhirat. Para nabi adalah bersaudara seayah, ibu mereka berbeza-beza tetapi agama mereka sama. Nabi ulang banyak kali. Banyak hadis yang Nabi menceritakan tentang bahawa hubungan antara para rasul, antara para nabi ini adalah daripada keturunan yang sama. Kita tengok bagaimana cerita Nabi dibaling oleh anak-anak Bani Saqif ketika Nabi berhijrah, berdakwah di Taif bersama dengan Zaid bin Harithah. Nabi mencari perlindungan di sebuah ladang yang dimiliki oleh Syaibah wa Utbah bin Rabi'ah. Ni musuh Islam nombor wahid ni di kota Mekah. Tapi naluri kemanusiaan itu Allah cetuskan dalam hati dua musuh Nabi ni, dua musuh Islam ni. Dia ada seorang khadam dia yang bernama Addas, baca dalam kitab sirah kan. Utbah wa Syaibah ni suruh Addas bagi tu orang kampung dan ni, kau ambil air ni, kau beri mau dia, nampak lotih bona, nampak air. Addas ni ambil air bagi kat Nabi. Bila Nabi nak minum air tu, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Addas terkejut. Dia tanya, kau ni siapa? Tanya. Kan? Aku tak pernah dengar orang sini lafazkan bodoh ni. Banyaklah dialog dia. Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa? Kata Addas, aku Addas. Aku berasal daripada Ninawa.
Ni Nawa ni sebelah Iraq kan. Nabi kata, adakah kampung ataupun tempat seorang hamba Allah yang bernama Yunus bin Matta? Nabi tanya kepada Andas. Ya, kata Andas, macam mana kamu kenal dia? Kata Nabi, Yunus itu adalah saudaraku. Kan Nabi sebut, Yunus itu adalah saudaraku dan dia adalah Nabi sepertiku. Akhirnya Andas menjadi orang pertama di bumi Taif yang memeluk agama Islam. Dalam Nabi duk kena cedera parah ni, Allah cetuskan seorang hamba Allah yang memang daripada agama Nasrani, yang beriman dengan para Nabi dan Rasul yang terdahulu. Jadi bila Nabi sebut Yunus itu adalah saudaraku, dia adalah Nabi seperti aku, bersebenarlah dengan hadis ni. Nabi kata setiap Nabi itu, setiap Rasul itu adalah seayah, maknanya daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Walaupun ibunya berbeza-beza, tetapi apabila diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menyeru ke arah jalan yang sama, iaitulah mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Clear bab tu kan? Kemudian masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Al-Bukhari meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dan seterusnya. Banyaklah. Bila dalam kitab ni disebut dan seterusnya namanya banyak. Semua ini merupakan riwayat melalui pelbagai jalur sanad yang banyak sehingga menjadi seperti hadis mutawatir yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semua ni nak ceritakan bahawa bila sebut je cerita Nabi Isa, kita kena faham macam mana yang Nabi suruh kita faham. Kan? Sebab ada orang duk faham Nabi Isa itu disalib, Nabi Isa itu anak Tuhan, Nabi Isa macam-macam nama dibagi. Dia mengatakan mereka beriman dengan Nabi Isa, Isa itu Tuhan mereka, anak Tuhan dan sebagainya. Bila kita baca hadis-hadis yang macam ni, semua ni hadis ini nak menceritakan kita kena faham lain daripada macam yang mereka faham. Kalau kita faham macam mereka faham, Allah akan melaknat kita. Isa itu adalah Nabiullah yang Allah angkat ke langit, kemudian akan diturunkan di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Kita tak boleh faham macam mana yang puak-puak sebelah sana faham. Fahaman itu bukan saja sesat, tapi amat menyesatkan. Tak boleh kita faham macam tu. Banyak hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang Nabi Isa, nak suruh kita faham sungguh-sungguh bahawa kalau kita sebenar-benarnya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kita beriman dengan para nabi dan para rasul. Ini dia cerita Nabi Isa. Jangan ada ragu-ragu sikit pun. Kehidupan Nabi Isa itu begini, turunnya di mana, apa yang dia bawa, bagaimana keadaan muka bumi sesudah turunnya Nabi Isa, yang tu kita kena faham dan yakin sungguh-sungguh. Datanglah hujah macam mana pun, kalau kita faham semua hadis-hadis yang kita baca ni, maka selamatlah kita daripada da'yah-da'yah yang menyesatkan itu. Hari ini ramai di kalangan anak-anak kita yang mudah terpengaruh dan dipengaruhi. Akhirnya mereka mengatakan bahawa agama yang di sebelah sana itu adalah agama yang benar. Tengah viral sekarang ni kan, anak Melayu kita lulusan sekolah agama di negeri Pulau Pinang sedang melakukan dakwah yang begitu dahsyat di dalam media sosial, mengatakan bahawa sesudah sekian lama dia duduk dalam agama Islam, sekali bila dia belajar tentang agama yang tu, dia kata ternyata Islam itu salah, agama yang aku pegang inilah yang betul. Dia pandai berhujah cara dia lah. Ramai anak-anak Melayu kita yang sudah pun terpengaruh dengan orang ni. Jaga, ini fitnah akhir zaman. Kita orang mengaji, kita orang berjamaah, yakin sungguh-sungguh bahawa segala hadis Nabi SAW yang kita baca ini menangkis segala fitnah dan tuhmahan yang dibawa oleh orang-orang sebelah sana. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.